Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana cuaca yang cukup baik, kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah Teguh Pertahan Kerajaan PAS Terengganu, di mana majlis ini kita adakan dalam suasana kita merayakan Hari Raya Aidilfitri setelah kita semua melaksanakan ibadat puasa selama sebulan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadat puasa yang kita jalani selama sebulan dalam bulan Ramadan benar-benar menjadikan kita sebagai insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ketika kita menyambut hari raya, kita disunatkan bertakbir. Dalam takbir hari raya diajar kepada kita supaya menyebut beberapa perkara. Yang pertama, at-takbir, kita membesarkan Allah. Yang kedua, at-tahmid, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-wafa'u bil ahdi, menyempurnakan janji, yang disebut sadaqah wa'dah. Yang keempat, nasrullah lil mu'minin ala a'daihim, pertolongan Allah kepada orang mukmin untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Inilah dia ucapan ketika kita menyambut hari raya, ketika kita bertakbir menyambut hari raya. Takbir yang kita ucapkan, hendaklah kita benar-benar menghayatinya. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, wal baqi asghar, selain daripada Allah semua kecil belaka. Hukum Allah hukum yang paling besar, kalamullah kalam yang paling mulia. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun, tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadap kecil ataupun hadap besar. Yang berhadap kecil, hadap besar, tak boleh sentuh Quran. Betapa kalamullah itu sangat tinggi kedudukannya. Sebab itu membaca ayat-ayat Allah mempunyai kelebihan yang sangat besar, sehingga Nabi SAW menyebut dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan dapat satu hasanah, dan satu hasanah, satu kebajikan, diberi ganjaran di sisi Allah 10 kebajikan. Dan Rasulullah menyatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila kita membaca alif lam mim, kita dikira membaca 3 huruf, dan kita telah dapat 30 kebajikan. Itu dalam bulan-bulan biasa. Adapun dalam bulan Ramadan diberi ganjaran yang berlipat kali ganda, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin min al khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa.
siapa yang melakukan amalan sunat dalam bulan Ramadan diberi ganjaran pahala sama seperti dia melakukan amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang melakukan amalan wajib di dalam bulan Ramadan diberi ganjaran sama seperti dia melakukan 70 amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain. Itulah kalamullah. Sebab itu kita naklah bertakbir, membesarkan Allah, wa tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-wafa bil ahdi. Dia ajar kepada kita supaya menunaikan janji. Allah kita sebut ketika takbir hari raya, sadaqa wa'dah. Benarlah janji Allah. Janji Allah adalah janji yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Dan Allah memerintah kepada kita orang Islam wajib bercakap benar, wajib kita tunaikan apabila kita berjanji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wajib kamu sempurnakan janji bila kamu berjanji. Sesungguhnya janji itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini apa yang berlaku. Walaupun kita umat Islam berpuasa sebulan bulan Ramadan, kita berhari raya, kita bertakbir, bertahmid, menyebut sedekah wa'dah, tetapi hari ini di kalangan pemimpin hari ini tidak merasa malu mereka berbohong, mereka mengkhianati janji, mereka tak rasa aib, tak rasa apa-apa. Kalau orang zaman dulu, kalau dia tipu orang kampung, dia tak mari dah kampung ni. Learning, dia tipu orang kampung, dia mari orang boleh hafal permadani baru. Itulah dunia akhir zaman yang disebut dalam hadis yang sahih, sayati 'alan nas sanawatul khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, sehingga pada waktu itu orang yang benar dianggap pembohong, pembohong dianggap orang yang benar, orang yang amanah dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap amanah. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, hari ini bukan setakat orang boleh berjanji, dia boleh bersumpah. Sumpah pun dia bohong lagi. Tak bersumpah sama telah lah tuan-tuan. Bersumpah pun pelawak lagi. Tak bersumpah tu bagai tetu dah pelawak. Boleh sebut wallahi, wabillahi, watallahi, sedangkan sumpah ini sumpah bohong. Al-yaminul ghamus. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, ada 4 dosa besar. Al-kabair, al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa qatlun nafsi, wal yaminul ghamus. Dosa besar itu, kata Nabi, ialah syirik dengan Allah. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Yang tiga, membunuh, sama ada bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain. Ini dosa besar. Yang keempat, al-yaminul ghamus, al-yaminul kadhibah, sumpah bohong. Kenapa sumpah bohong Nabi sebut al-yaminul ghamus? Al-ghamus maknanya yang menjerumuskan. Al-ghamus maknanya yang menenggelamkan. Kenapa sumpah bohong disebut oleh Rasulullah al-yaminul ghamus? Dalam syarah hadis disebut li'annaha taghmisu sahibaha fil ismi wa taghmisuhu fin nar. Kerana sumpah seperti ini akan menjerumuskan orang yang bersumpah ke dalam dosa, dan akhirnya akan menjerumuskan orang yang bersumpah itu ke dalam neraka. Sebab itu disebut al-yaminul ghamus. Ini dosa besar. Orang yang buat dosa besar, dia boleh datang ke seluruh negara, disambut, diraikan, dilantik ke jawatan dia penting. Sedangkan bercakap bohong ni tak boleh. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur
wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Jauhkan diri kamu daripada berbohong, kerana bohong itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Bila seseorang itu selalu berbohong dan sentiasa mencari peluang untuk berbohong, sehingga akhir sekali dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Sebab tu dalam pantun Melayu disebut siakak sinohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Mula-mula cakap bohong, patut curi. Itu biasanya macam tu. Tapi pantun itu telah diubah. Sekarang ini orang muda dah ubah. Siakak sinohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama jadi menteri. Jadi menteri. Inilah suasana yang berlaku. Padahal Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ayakunul mu'min bakhilan? Qala na'am. Wahai Rasulullah, ada tak di kalangan orang mukmin ni yang kedekut? Sahabat tanya, dia mukmin tapi dia kedekut, ada tak? Kedekut ni memang sifat yang tak elok, tapi ada tak orang mukmin yang kedekut? Qala na'am. Nabi kata ada. Ada, memang ada orang mukmin kedekut. Sahabat tanya lagi, ayakunul mu'min jabanan? Ada tak di kalangan orang mukmin penakut? Dia mukmin tapi penakut. Sepatutnya orang mukmin dia berani. Ni dia mukmin, nak dengar ceramah pun duduk nusuk jauh-jauh pasal penakut. Takut orang cok, kata dia orang PAH, orang yang sokong Perikatan Nasional, tapi dia mukmin. Ada tak orang mukmin yang menakut? Qala na'am. Nabi kata ada. Sahabat tanya lagi, ayakunul mu'min kazzaban? Ada tak orang mukmin pembohong? Orang mukmin cakap bohong, ada tak? Qala la. Nabi kata tak. Orang mukmin dia tak cakap bohong. Tuan-tuan ingat, orang yang benar-benar mukmin dia tak cakap bohong. Jadi kalau orang yang boleh memerintah negeri dan negara di atas dasar pembohongan, ini terlalu teruk, tuan-tuan. Teruk benar. Teruk benar. Tak pandai kita puasa sebulan Ramadan, tak pandai kita sambut raya kalau kita pelawak, tuan-tuan. Sebab itu saya yakin dengan kebangkitan rakyat hari ini, bahawa rakyat akan tetap memberi sokongan kepada kita. Sebab kita tengok, kalau dalam pilihan raya umum yang lalu di peringkat parlimen, kita di Terengganu ni kita boleh menang 8-0. Di Kelantan kita boleh menang parlimen 14-0. Itu dalam keadaan rakyat tidak dapat melihat dengan jelas pembohongan yang dilakukan oleh pemimpin. Hari ini rakyat boleh nilai. Kalau orang pegang jabatan utama dalam negara yang pernah berjanji sebelum ini, hari ini menang, besok harga minyak turun, mungkin rakyat nak tengok dia jadi menteri, dia turun minyak ke tak? Rakyat sokong lagi. Itu pun di Terengganu 8-0 dah, di Kelantan 14-0 dah. Sekarang rakyat boleh tengok, ni bulan dah tak turun-turun harga minyak. Hak berlaku pemimpin turun minyak ada. Pemimpin turun minyak. Pasal apa sebut pemimpin turun minyak? Dia bertindak di luar daripada kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab. Ketika dalam Perikatan Nasional, kerajaan Perikatan Nasional bagi peruntukan kepada semua ahli parlimen. Tak kira kerajaan, tak kira pembakar. Air tangi dia jadi menteri tak bui pula dah. Ini cerakat tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Hari ini tidak diberi kebebasan kepada kita. Kalaulah sebelum ini dia berjanji, dan semua orang berjanji, semua orang dengar janji dia, bahawa kalau dia menang, dia akan bagi royalti kepada negeri-negeri ada minyak. Dia bilang Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak ni ada minyak. Kedah tak ada. Kalau ada minyak gamak, minyak gamak tak ada royalti.
Kita ni dia akan bagi berapa peratus hak dia berjanji. Dia sebut yang saudara-saudara boleh dengar ucapan dia sampai sekarang boleh dengar 20% adalah tidak adil. Kita memungut hasil daripada wilayah yang kaya dengan hasil, tiba-tiba kita menafikan hak wilayah tersebut. Ini tidak adil. Ini ucapan dia ni, saya tiru. Kalau tak jadi pun agak maaf lah. Kita akan bagi 20%. Hari ini 5% pun tak beri. Ni kalau tidak pelawak ke apa tuan-tuan? Orang Kelantan panggil pelawak, orang Besut panggil berapa? Pelawak ada. Contohnya lagi, pelawak ada. Orang pelawak ni kalau orang buat natu dia tak panggil, dia tak beri, orang pelawak jadi natu dia. Dia tak ambil buat natu. Kau orang sini nak natu kita pelawak. Hak nak jadi tok ngulu kalau pilih. Orang yang kata dia ni kecek pelawak semua. Agak-agak benar kau dak tanya tok ngulu. Tak benar. Tak. Kalau hak nak jadi cikgu kalau pelawak, agak-agak dalam temu doga tu pegawai ambil kau dak. Awak ni layak jadi cikgu pasal awak dipandang pelawak. Ada ke penemu doga kajian begitu? Ini cikgu dengan anak murid pakat pelawak. Pelawak pula sanggup bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tuan-tuan kalau orang bersumpah guna nama Allah, pas dia kata kita tunggal agama, hak bersumpah guna nama Allah, hak ni dia langgar sumpah dia, inilah sebenarnya tunggal agama tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu. Jadi rakyat telah lihat sekarang ni. Kalau rakyat tak lihat, pun rakyat tolak dah dalam pilihan raya baru-baru ini, sehingga kalau kita kacak Kelantan dengan Terengganu 8-0, 14-0, amba percaya dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan insya-Allah lepas raya haji. Insya-Allah. Kerana dengan Dewan Negeri ni berubah tak berubah apa akan terubah bulan ni, hujung bulan ni. Terengganu termasuk Kelantan juga. Lepas pada berubah bulan ni ada ruang SPA ada 90 hari. 90 hari ni 2 bulan lah. 2 bulan dia kena buat pilihan raya. Jadi kalau rakyat sebelum ni kata nak tengok dulu, dia jadi menteri dia tu ada minyak. Hak dia berjanji hutang PTPTM akan dia apa kira buat ke tak. Rakyat tengok belakang ni semua janji kosong. Janji kosong ni hari tim nipu lah. Maka amba yakin dengan kesedaran yang ada pada rakyat termasuk oleh golongan muda dalam pilihan raya negeri, insya-Allah di Terengganu ni kita akan beri kepada mereka 32-0. Kalau Kelantan kita bagi 45-0. Setuju ke tak tuan-tuan? Kalau setuju tuan-tuan kena pakuh bulan. Ingat Nabi sebut dalam hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghummiya alaikum fa akbilul adad wa fi riwayatin fa in ghumma alaikum fa akmilul adada 30 fa akmilul iddata 30. Naklah kamu berpuasa bila nampak anak bulan Ramadan, dan naklah kamu berhari raya bila nampak anak bulan Syawal. Jadi kita baru ni nak puasa kita tengok anak bulan, nak raya kita tengok anak bulan. Amun nak tambah selagi bila pilihan raya tentukan tuan-tuan nampak bulan, tuan-tuan pakoh bulan, insya-Allah kita akan menang dalam pilihan raya akan datang. Boleh atau tidak? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.